fa innahu yara. Allah Subhanahu wa taala melihat kau. Ihsan itu adalah destinasi terakhir. Jadi tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita telah membuat proses takhliyah tadi, kemudian proses tahliyah tadi, bila berlaku proses ini, bila cinta Allah, muhabbat Allah, kasih sayang Allah masuk dalam hati kita, afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Tuan-tuan, ajib satu kisah di zaman Sulaiman alaihissalam, bila mana dia nak dakwah Balqis, ulama tahu kan, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim kan, mana Balqis telah minta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bila dapat utusan surat daripada Sulaiman alaihissalam, maka Balqis telah minta syur pandangan daripada pembesar-pembesar, diberi pelbagai syur dan pandangan. Akhir sekali Balqis kata apa? Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Sadaqallahul azim. Innal muluka iza dakhalu qaryatan, sesungguhnya raja-raja bila mereka masuk kampung, bandar, satu-satu tempat itu, proses pertama mereka melakukan afsaduha, mereka rosakkan habis segala kelengkapan di bandar tadi, lapangan terbangnya, bangunannya, tempat awamnya, kemudahannya dihancurkan habis. Itu step pertama. Afsaduha, dan waja'alu 'izzata ahliha azillah, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang muazzaz, VVIP di kawasan tersebut, tukar jadi daripada mulia kepada hina. Kita tengok apa yang berlaku depan mata kita, bagaimana Saddam Hussein bila Amerika masuk telah hancurkan segala dan telah menjadikan Saddam Hussein daripada pemimpin yang mulia masuk dalam penjara. Bagaimana terjadi kepada Muammar Gaddafi. Itu memang adat kebiasaan orang dunia. Maka Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi, tuan-tuan, saya belajar Pakistan, maka saya banyak kisah-kisah masyaikh daripada India, Pakistan. Minta maaf, orang belajar Mesir mungkin daripada masyaikh Mesir. Maulana Ashraf Ali Thanwi dalam tafsir beliau Bayanul Quran, dia kata, kalaulah di sini innal muluka iza dakhalu qaryatan, dia kata, kalau di tempat al-muluk itu kita letak malikul mulk, raja segala raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iza dakhalu qaryatan, kita letak qaryatan di sini, qaryatul qulub, yakni kampung hati. Afsaduha, bila mana raja segala raja, kita tanggung di sini, yakni rahmat raja segala raja, cinta muhabbat raja segala raja. Bila kita buat proses takhliyah, tazkiyah tadi, bila cinta muhabbat raja segala raja telah masuk dalam qaryah, kampung hati kita, afsaduha. Afsaduha makna berlaku revolusi di sini, berlaku satu perkembangan di sini, revolusi berlaku. Wa ja'alu 'izzata ahliha, maka yang sebelum ini kita nampak dunia berharga, dunia begitu mulia, dunia begitu hormat di depan mata kita, wa ja'alu 'izzata ahliha azillah, yang mulia sebelum ini akan nampak hina. Dunia akan nampak hina di depan mata kita bila hati kita berubah lantaran telah masuknya cinta muhabbat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hari ini yang kita nampak dunia hebat, harta benda yang perlu kita kejar. Kenapa terjadi? Kerana masih belum berlaku revolusi dalam hati kita. Kerana kita tidak usul dalam hati kita, menyebabkan masuknya cinta dan muhabbat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Bila masuk cinta muhabbat Allah, seperti mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bila masuk cinta muhabbat Allah, bila dunia datang di bawah tapak-tapak kaki mereka, mereka menangis. Mereka kata, ujilat lana ad-dunya, dipercepatkan kepada kita dunia. Mereka menangis. Dunia mari di bawah tapak kaki mereka, mereka menangis. Tuan-tuan, terbalik hari ni kita, dunia tak mari, kita menangis. Allah, lama dah duk buat bisnes, lama dah duk buat usaha, sampai hari ni bisnes tak jadi-jadi, menangis kita. Sahabat dunia mari, mereka menangis. Itu terbaliknya kita dengan sahabat. Sahabat datang daripada sohbah. Berkat hasil sohbah itu digelar sebagai sahabat. Sahabat ada yang mufti, ada yang da'i, ada yang alim, ada yang pelbagai jenis kategori kepakaran mereka. Tapi gelaran secara mutlaknya Allah Ta'ala gelarkan pada mereka as-sahabah. Kenapa? Mereka mendamping diri dengan para
dengan Nabi SAW. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan tentang pembahagian hati. Maka saya nak pergi secara ringkas kerana masa tak berapa banyak. Kita nak pergi kepada marhalah hati ni, ataupun step level hati ni. Bila mana kita buat dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, maka hati ni akan melalui beberapa level dan marhalah. Kan? Untuk menjadikan hati itu dia mati, tuan-tuan, dia ada level-level dia. Level pertama, bila mana satu orang itu buat dosa, dia akan melalui level zulmah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iza aznaba 'abdun nuqita fi qalbihi nuqtatan. Bila mana satu orang hamba itu buat dosa, Allah Taala akan titikkan dalam hati dia satu nuqtah, da'wat hitam. Kemudian dia ulang dosa lagi, titik yang sama, titik yang lain akan masuk dalam hati dia, lagi dan lagi dan lagi, sehingga hati dia jadi hitam, kelam, pekat, gelemak. Zulumah apa? Zulumah hati. Dosa kita buat ulang dan ulang tanpa bertaubat, hati kita akan jadi zulmat pertamanya. Mahalah pertama. Mahalah yang kedua, bila kita berterusan buat dosa tanpa taubat, akhir sekali dia pergi level pertama, naik pada level yang kedua, hati kita akan jadi apa? Karat. Hati akan mula naik kepada level berkarat. Hati mula berkarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hazihil qulub tasda'u iza yasda'ul hadidu iza asabahu al-ma'." Qila ma jila'uha ya Rasulullah? Qala kasratu tilawatil Quran wa kasratu zikril maut. Hati ini akan berkarat seperti mana berkaratnya besi bila kena air. Besi, tuan-tuan, bila kena air, lama-lama dia berkarat. Hati ini juga akan berkarat bila mana kena air dosa, air maksiat. Kena ghaflah, kena maksiat, maka hati akan berkarat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau besi berkarat tu bolehlah kita pakai autoso ke apa, kain kalau apa itu kotor kita pakai fak ke beris, tapi hati berkarat. Sahabat mereka tak puas hati, mereka tanya, ya Rasulullah, majilau, apa rawatan bagi hati yang berkarat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dua perkara. Pertama, kasratut tilawatil Quran, banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Bagi orang mukmin paling kurang ulama kata 2 kali setahun dia kena usaha untuk khatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalaulah hati kamu itu suci, bersih, nescaya kamu tidak akan puas daripada membaca Al-Quran. Hari ini kita teropong hati kita. Bila kita baca Quran satu muka, dia mari macam Allah beratnya. Bila nak habis, masuk muka surat kedua, Allah lambat. Tapi kalau pegang telefon tu, ada Quran juga dalam tu, kan? Lepas sejam, 2 jam, lepas 2 jam, 3 jam, cepat je masa berlalu. Lau taharat qulubukum, kalau hati kamu bersih, maka kamu tidak akan puas daripada membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud kata, hariku bihil qulubukum, gerakkanlah, harakatkanlah hati kamu dengan Al-Quran. Pertama, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, kasratu zikril maut, banyak ingat mati. Ingat mati ni, Nabi SAW menyebut, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkan mengingati pemecah kelazatan. Hari ni tuan-tuan, yang kita banyak angal-angal nak tambah tu, nak tambah ni, nak buat seolah-olah nak hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Kita jarang ingat mati. Sedangkan mati itu, kata Nabi SAW, pemecah kelazatan. Yang kita duk rasa lazat sedapnya dunia ni kerana kita jarang ingat mati. Kalau satu orang itu buat rutin hari-hari, buat muraqabah maut, sebelum tidur aku ni nak mati, lepas ni aku di tanah, lepas ni mari muka nakir, mari duk soal aku, maka hati kita akan jadi lembut. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala kata, man zakaral maut faqad ukrima bi salasatin. Siapa yang ingat mati, dia akan diikramkan, dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Yang kedua, qina'atul qulub. Dan yang ketiga, nasyatu fil ibadah,
Bila banyak ingat mati, pertama je Allah Ta'ala bagi taufik untuk percepatkan taubat. Hari ni kita taubat tapi kita delay taubat kita, takhirkan taubat kita. Orang yang banyak ingat mati, Allah Ta'ala bagi dia percepatkan taubat. Yang kedua, qinaatul qulub, hati dia rasa. Dan yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, Allah bagi kerajinan dalam ibadah. Hari ni kita duduk malas dalam ibadah kita, dalam sembahyang kita, tilawat kita, kenapa? Kerana kita jarang ingat mati. Man nasiya bil maut, barang siapa melupa man nasiya bil maut, barang siapa melupa mati, faqad ujila bi thalathatin, akan dipercepatkan dengan 3 perkara. Lupa mati, Allah Ta'ala lupakan, akan Allah segerakan dia dengan 3 perkara juga. Pertama, taswiful taubah, dia akan melengah-lengahkan taubat. Yang kedua, tarikul ridha bil kafaf, dia akan meninggalkan untuk redha di atas apa pembahagian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang ketiganya, takasulu fil ibadah, dia akan malas dalam ibadat. Semayang 2 rakaat sebelum zuhur jadi malas, semayang pun secara terpaksa je. Lepas zuhur nak tambah lagi 2 rakaat jadi malas. Takasul fil ibadah, nak zikir jadi malas, nak baca Quran jadi malas, segala bentuk ibadah jadi malas. Kenapa? Kita jarang mengingati mati. Jadi 2 perkara ni, itu manzil yang kedua. Hati akan jadi apa tuan-tuan? Ron, karat. Satu rainul qulub, karat hati. Satu ghainul qulub, bil ghain. 2 minit lagi. 2 minit lagi tuan-tuan. Baru mukadimah rasanya. Tak apa tuan-tuan, yang penting kita pergi pada khulasah. Bagaimana kita nak hidupkan kembali hati kita yang mati ni? Satu kali dalam majlis Hasan Basri rahimahullah ta'ala, Hasan Basri lepas habis majlis tadi, ada satu orang datang dekat dia macam ni lah lebih kurang. Dia kata, Tuan Imam, dia kata, Tuan Imam segarkan saya dengan syurga, takutkan saya dengan neraka, tapi hati saya tidak terkesan. Saya rasa saya ni telah tidur. Hasan Basri kata apa? Sebenarnya hatimu tak tidur ni, tapi hatimu ni mati. Kalau orang ni kata mapuh dah hatimu ni, bukan tidur. Kenapa? Kalau orang tidur, kita jerkah dia, orang duduk tidur dalam bayan ada tidur. Bila kita sergah hati yang tidur, kalau aku sergahkan kamu dengan neraka, sergahkan kamu dengan azab kubur, kamu akan jaga. Tapi kamu bila aku sergah dengan neraka, dengan azab kubur, kamu masih tak jaga, makna hati kamu belum tidur. Bukan tidur, malah hati kamu telah mati dah. Jadi tuan-tuan, bila hati dah mati, bila kita mati tak boleh hidup lagi, tapi hati mati tuan-tuan, ada jalannya. Jalan untuk menghidupkan kembali hati kita. Pertama, an-nadmu at-taubah, penyesalan, air mata penyesalan. Kita kena menyesal. Pintu pertama satu orang yang kena lalui untuk pergi kepada pintu-pintu seterusnya adalah abbabut taubah, pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kena bertaubat kepada Allah Taala di atas segala kesilapan, dosa-dosa maksiat. Baik kita kata kita ni orang yang tak dosa, pun ulama kata kena tetap bertaubat di atas dosa-dosa kecil yang kita buat ulang-ulang, lepas ulang. Bertaubat di atas dosa kecil. Baik kita kata kita ni tak buat dosa-dosa kecil, wali Allah besar dah, pun tetap kita kena bertaubat di atas was-was syaitan yang mari dalam hati kita, nak buat tu, nak buat ni. Dalam semayang pun dia mari. Kita kena tetap bertaubat. Ya Allah, was-was syaitan yang ada dalam hati aku. Baik kata orang tu, dia kata aku pun was-was tak pernah datang dalam hati aku. Tetap dia kena bertaubat di atas perbuatan amalan ibadah yang dia lakukan, tapi tak cukup syarat, tak cukup hak yang Allah Ta'ala nak daripada ibadah dia, tak dapat sempurnakan. Maka dia kena bertaubat di atas tidak dapat menunaikan hak ibadat itu sendiri. Siapa kita yang kita kata kita telah lulus segala ibadat, ada ikhlas dalamnya, ada kesempurnaan dalamnya, sedangkan Nabi kita junjungan besar Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma'arafna kama haqqa ma'rifatik, ya Allah, aku belum mengenali kamu seperti mana hak aku mengenali kamu, ya Allah. Ma'abadna kama haqqa ibadatik, ya Allah, aku belum beribadat kepada kamu seperti mana hak aku sepatutnya beribadah kepada kamu. Siapa kita tuan-tuan yang kita mendakwa kita dah orang yang hebat, orang wali besar, tak ada dosa, pun tetap kita kena bertaubat di atas kekurangan amalan yang kita lakukan. Jadi pertama, penyesalan, an-nadmu at-taubah, penyesalan itu taubat. Yang kedua,
ijtinabul maksiat. Kita kena elakkan daripada segala maksiat-maksiat. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati. Hari ni ramai orang dapat jaga mata, dapat jaga tangan, tapi tak dapat jaga. Dia duk flashback balik masa dia muda dulu, dia sekolah dulu di ITM ke, di universiti ke, dia ingat balik. Dia duk berapa fantasi dalam hati dia. Itu pun buat dosa. Jadi ijtinabul maksiat. Dan yang ketiga, kita kena apa? Kita kena doa pada Allah Ta'ala, khususnya pada waktu tahajud. Kenapa kata Imam Syafi'i, doa pada waktu tahajud seperti mana anak panah yang mana akan kena pada targetnya yang tepat. Yang keempat, kita kena sahabatul ulama, sahabatul sulha. Duduk dalam majlis-majlis para ulama, para wali-wali Allah, para ulama Rabbaniyin, duduk dalam majlis mereka, dengar kata-kata hikmah daripada mereka, kerana kata-kata hikmah itu akan menghidupkan kembali, seperti mana hujan akan menyegarkan kembali tanah yang gersang. Demikian juga perkataan hikmah yang keluar daripada ulama, hendaklah kita kutip di mana kita berada, dan itu akan menghidupkan kembali hati kita yang kering, hati kita mati tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan kembali semua hati-hati kita, dan kita akan buat proses takhliyah tadi, tahliyah, dan akhirnya Allah Taala bagi tajalli musyahadah. Man kanat bidayatuhu mujahadatan, fakanat nihayatuhu musyahadatan. Siapa-siapa yang mula-mula dia bermujahadah, begitu sungguh susah payah dalam zikir dia, ibadah dia, sembahyang dia, fakanat akhiru, maka akhir sekali dia akan dapat musyahadah, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala utamanya bagi taufik kepada saya tukang cakap ni, dan keduanya kepada tuan-tuan dan seluruh anak keluarga kita, masyarakat kita, seterusnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sama-sama kita usaha atas hati kita, supaya kita celik mata yang zahir ini kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala sekeping hati yang bernama qalbun salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah.